Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nasional 8 edisi 11 Januari. Paparan utama malam ini. Pasangan guru ditahan reman sebar maklumat palsu banjir. Sekolah terjejas memulakan sesi persekolahan hari ini. Tiga penyamun ditembak mati polis di Sungai Siput. Butiran lanjut bersama saya, Wan Lukman Mahfizol dan rakan penyampai Atikah Muhammad Naim dalam Nasional 8. Baik, sebelum ke perkembangan pasca banjir, Nasional 8 dimulakan dengan kejayaan polis menumpaskan satu sindiket samun dan pecah rumah yang didalangi warga asing di Perak. 3 ahli kumpulan itu ditembak mati awal pagi tadi di Jalan Lasah, Sungai Siput. Dengan kejayaan itu, secara tidak langsung 17 kes pecah rumah dan samun di Ipoh, Batu Gajah, Sungai Siput dan Taiping berjaya dirungkai. Menurut Timbalan Ketua Polis Perak Datuk A. Paramasivam, kesemua mereka ditembak dalam satu kes berbalas tembakan dengan pihak polis pada pukul 4.50 pagi tadi. Kesemua polis lelaki itu yang menaiki sebuah kereta terserempak dengan sepasukan anggota polis yang melakukan rondaan ops cantas di kawasan tersebut. Suspek yang berada dalam kenderaan tersebut enggan berhenti apabila diarahkan polis, malah menghimpit kereta polis serta melepaskan tembakan rambang. Setelah berbalas tembakan, kesemua suspek terbunuh. Hasil pemeriksaan kemudiannya menemui sepucuk pistol dan beberapa alat yang disyaki digunakan untuk kegiatan samun. Dia akan datang ke rumah, dia pilih rumah tersebut, dia akan umpil dengan alat-alat peralatan pecah rumah seperti yang you akan lihat di sana. Kemudian dia akan gunakan senjata, sama ada senjata api atau parang untuk kurung keluarga. Kemudian akan melakukan samun. Dia akan ambil apa juga yang bernilai. Semakan mendapati kenderaan yang digunakan dicuri di Bukit Puchong, Selangor, Ogos lalu. Kesemua suspek mempunyai kaitan dengan 4 lagi suspek yang ditahan dalam satu serbuan di sebuah rumah di Kantan Baru Cemor minggu lalu. Mereka ditahan reman sehingga 21 Januari ini untuk siasatan lanjut. Dalam perkembangan lain, sepasang suami isteri yang juga guru di Kedah ditahan reman bermula hari ini. Ia gara-gara tindakan mereka yang dipercayai menyebar maklumat palsu mengenai banjir di Kelantan melalui aplikasi WhatsApp. Jelas Ketua Polis Negeri itu, Datuk Mazlan Lazim, kedua-dua suspek masing-masing berusia 45 dan 43 tahun ditahan pukul 12.30 tengah hari semalam di rumah mereka di Kok Tiang. Kes dirujuk kepada Polis Kelantan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. So, kerja guru, tapi berasal daripada Bacok. Lelaki itu berasal daripada Bacok, manakala guru wanita tu berasal daripada Kok Diang, Kedah. Jadi pihak kita telah menangkap dan pihak kita akan membuat riman tahanan lanjut terhadap kedua-dua suspek ini untuk siasatan lanjut. Pihak polis amat memandang serius penyebaran maklumat palsu mengenai banjir yang menjadi viral di laman-laman sosial dan akan terus bertindak tegas terhadap mana-mana pihak terlibat. Setakat ini, polis sudah membuka 2 kertas siasatan melibatkan Akta Komunikasi dan Multimedia. Kes pertama melibatkan seorang juruteknik yang kini ditahan selepas dipercayai menyebarkan maklumat palsu di laman sosial Facebook pada 6 Januari lalu. Kementerian Pendidikan berpuas hati selepas 591 buah sekolah rendah dan menengah di seluruh Kelantan mula menjalani sesi persekolahan hari ini dalam suasana pasca banjir. Menurut Menteri Pendidikan 2, Datuk Seri Idris Yusof, daripada jumlah itu hanya 6 sekolah yang masih ditutup melibatkan 3 daerah di Kuala Kerai dan 3 di Gua Musang. 165 sekolah masih lagi menjalani proses pencucian dan pembersihan. Sekolah yang masih ditutup ialah Sekolah Kebangsaan Kuala Balah, Sekolah Kebangsaan Pasir Tumbuh dan Sekolah Kebangsaan Tohoi.
Manakala di daerah Kuala Kerai, Sekolah Kebangsaan Dabong, Sekolah Kebangsaan Kemubu dan Sekolah Menengah Kebangsaan Dabong. Kementerian Pendidikan juga telah mengarahkan Jabatan Pelajaran Negeri menyenaraikan kerosakan yang dialami termasuk tandas tersumbat, peralatan mengajar dan sebagainya untuk dibaiki segera. Inisiatif juga diambil untuk membekalkan kerusi dan meja untuk pelajar yang mengalami kerosakan mulai hari ini. Penting dikatakan oleh pengarah tadilah kebersihan dan juga keselamatan. Bagaimana sampah-sampah sarap kawasan sekolah itu patut kita buang. Bagaimana tandas-tandas tersumbat dapat kita pulihkan. Bagaimana bilik-bilik air, bagaimana bekalan air dapat dipulihkan. Ini perkara-perkara yang harus diatasi. Di samping kita melihat ada keluarga-keluarga yang terumah. Kita lihat di Kelantan ada 2,660 keluarga yang kehilangan rumah mereka yang dalam keadaan trauma. Ini juga perlu dilihat. Datuk Seri Idris meninjau Sekolah Menengah Kampung Laut Tumpat. 92% pelajar sekolah itu menghadiri sesi persekolahan hari ini. Di Kedah, 188,875 murid tahun 1 hingga 6 memulakan sesi persekolahan bagi sekolah rendah setelah ditangguh seminggu akibat banjir. Daripada jumlah itu, 30,290 murid memasuki sesi persekolahan darjah 1 di 544 sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan SJK Cina dan Tamil di seluruh negeri itu. Beginilah suasana sesi pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Kubor Panjang, Pendang yang berjalan lancar. Pelbagai gelagat dan ragam dapat dilihat ketika sesi perbelanjaan berlangsung di dalam kelas. Persediaan tu okeylah, anak pun bangun awal. Semangatlah nak sekolah. Tak buat bangai tu. Okeylah, tak buat bangai, tanya dia. Saya dah seronok sekolah, seronok mama tu. Anak semangat tinggi lah. Semangatlah. Persediaan untuk anak sekolah hari ini rasa okeylah sebab pengalaman dah ada. Anak pun dah yang ketiga. Rasanya okeylah. Tak buat bangai. Alhamdulillah. Sebab dia pun dah ada pengalaman sekolah sebelum ni. Sekolah mana tu? Pro SK Kubor Panjang. Di sini jugalah. Rata-rata pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kerai, Kelantan pula hadir dengan tidak memakai pakaian seragam. Meski dalam keadaan tidak selesa dan sedih melihat keadaan sekolah yang rosak, namun kaki tangan dan pelajarnya tetap tabah dan masih bersemangat untuk ke sekolah. Sesi persekolahan dimulakan dengan perhimpunan pagi sebelum para pelajar dibahagikan mengikut tingkatan. Pembahagian tersebut dijalankan berikutan hanya tinggal 10 buah kelas yang boleh digunakan bagi menempatkan seramai 1,200 pelajar. Ini memanglah kita memang besar sangatlah tanggungjawab sekolah. Terutamanya guru-guru kelas. Dia kena pastilah pelajar-pelajar yang mungkin ada bahagian kemurungan bermasalah tu kita berhubunglah dengan kaunselor kita untuk berkaunselor. Tapi dalam keadaan yang ramai begini, sekolah akan susun program lah. Kita akan peringkat awal ni bagi program untuk memotivasikan dulu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah banjir ni. Pun begitu asal guru kita pun masalah yang sama sebab kebanyakan mereka ni ada yang total loss lah. Jadi dari segi fizikal tu rasanya kita boleh hadapi lagi, tapi dari segi mentaliti guru dan pelajar tu yang kita utamakan dulu. Bagi ibu bapa pelajar pula, kejadian banjir kali ini memberi kesan mendalam bagi mereka. Namun, atas sokongan dan kerjasama pelbagai pihak, mereka tetap menghantar anak-anak bagi menjalani sesi persekolahan hari ini. Perasaan saya tu, kita sebagai bapa okeylah kan. Kita pernah mengalami benda macam ni, tapi bagi dia tu macam dia masa pada awal dia dah terlalu excited untuk naik tingkatan 1 kan. Jadi bila dah gini, dia macam bila dah berlaku macam ni kan dia tak tahu nak kata apa dah. Macam dia hari-hari dia menunggu boleh ke tak sekolah macam itulah. Oh, sungguh terharulah dengan keadaan persediaan sekolah walaupun banjir yang kuat di Kelantan, sejarah di Kelantan lah. Tapi dengan kerjasama pihak NGO apa semua sekali buat persediaan untuk bersih sekolah sehingga hari ini budak-budak sekolah dapat sekolah dengan baik lah. Terima kasih lah kepada semua pihak yang terlibat lah.
kerana menjayakan rancangan sehingga budak-budak boleh sekolah hari ini. Semangat pelajar terjejas banjir juga harus dipuji kerana walaupun sedih, namun mereka tabah menghadiri sesi persekolahan yang serba kekurangan. Sedihlah juga. Rasa kesianlah. Cikgu-cikgu. Ada fikir tak macam mana nanti nak belajar kat sini? Tak ada. Itulah susah juga. Rasa nak belajar pun payahlah. Keadaan macam ni kan macam tak selesa lah. Terkejutlah tengok sekolah macam ni dengan seluk semua kotor lah. Lepas tu ada kawan-kawan cakap datang sekolah nak bersihkan kawasan sekolah ni kan. Selain keperluan peralatan sekolah, pihak sekolah juga masih memerlukan bantuan dari segi tenaga kerja bagi membaiki kawasan sekolah yang rosak teruk. Di Terengganu, sesi persekolahan turut berjalan lancar meski terdapat beberapa sekolah masih belum pulih sepenuhnya daripada impak banjir. Tinjauan di Sekolah Kebangsaan Pasir Raja Dungun mendapati walaupun sekolah itu dilanda banjir kali kedua 8 Januari lalu, pelajarnya dapat memulakan sesi persekolahan baru seperti biasa. 55 pelajarnya memulakan sesi seawal pukul 7.30 pagi. Tidak ketinggalan, dua beradik yang hanya memakai pakaian biasa akibat pakaian seragam sekolah mereka rosak. Mereka adalah adik Siti Aisyah Kamarudin 11 tahun dan Azim Alwi Kamarudin 8 tahun, anak kepada pasangan orang kurang upaya Kamarudin Ibrahim dan Fauziah Omar. Ayah kebun Nak kata mak? Mak suri rumah. Suri rumah. Dah baju sekolah apa mana? Cerita. Baju sekolah habis kena air. Ayah tak beli lagi baju sebab banjir. Tu ayah suruh orang beli. Sebab ayah bisu orang. Tak ada cakap ah. Tu ayah suruh orang beli. Orang tu ayah tak gas sikit beli. Kesedihan mereka sedikit terubat dengan kehadiran Esko Pendidikan Sains Teknologi dan Tugas-Tugas Khas Negeri Ghazali Taib yang turut berada di sekolah berkenaan bagi meninjau hari pertama sesi persekolahan. Kerana ilmu, nyawa dipertaruhkan. Itulah pengorbanan pelajar Sekolah Kebangsaan Star dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bendahara di Gua Musang, Kelantan. Mereka terpaksa menyeberangi arus sungai negeri yang deras menggunakan bot. Berikutan jabatan untuk menyeberangi sungai itu roboh disebabkan banjir 3 minggu lalu. Laporan wartawan Muhammad Faris Izzat Syarudin. Jambatan yang dibina pada tahun 1983 menyeberangi Sungai Nenggiri kira-kira 150 meter itu musnah dalam kejadian banjir 24 Disember lalu. Kini para pelajar terpaksa menyeberangi sungai dengan menaiki bot kecil untuk pergi dan pulang dari sekolah. Arus deras Sungai Nenggiri membuatkan keadaan tidak selamat untuk pelajar bersama penduduk tempatan menyeberangi sungai berkenaan. Ditambah lagi dengan bekalan jaket keselamatan yang tidak mencukupi menyebabkan keadaan bertambah bahaya. Pengalaman saya masa lalu nak pergi sekolah sangatlah gementarlah sebab first time naik bot pergi kat sekolah. Jadi macam takut. Tak pakai baju sekolah sebab kalau kena air ni kotor baju nanti nak pergi sekolah, nak basuh. Takut jugalah kalau naik bot tu berasa berderang bunuh diri. Dah kita ni biasa dah duduk main dalam kat sungai ni. Lalu sungai ni tadi. Rasa gementar lah sebab naik lalu kat sini. Semacam takut ada juga. Harapan saya supaya jabatan ni cepat dibina. Supaya yalah pelajar pun dapat lalu dengan elok kan. Teruslah. Situasi ini juga menyebabkan ibu bapa pelajar ini bimbang dan menghalangnya pergi ke sekolah untuk hari seterusnya. Tak bagi sebab yalah takut ni sungai macam ni. Masalah takutlah, risau macam bimbang gitu kan dengan air yang deras. Sebagai ibu bapa, keadaan ini amat meruntun hati kerana terpaksa melihat nyawa anak mereka dipertaruhkan bagi menyeberangi sungai tersebut untuk ke sekolah. Itulah ni, ibu bapa ni kata, lah, mari atas anak pagi, tengok anak melintas tiap mata, lepas hari tunggu.
nak atas anak tak bila main jambatan nak tunggu tak tahu bila pali-pali sikat pun kata tahu tu pun baru retak sementara kekal tak tahu bila lagi pihak itulah mana bagi saya lah seorang bapa pelajar ni pun budak kecil kalau macam saya ni kalau berlaku emergency ke apa orang kata boleh lah itu tapi nyawa ni serah lah tapi boleh ikhtiar lagi macam budak-budak ni tak tahu apa benda. Selain itu, mereka membayar sewa bot berkenaan dengan kadar RM2 untuk satu perjalanan. Justru, diharap agar pihak berwajib dapat memantau keadaan ini dan mencari jalan penyelesaian yang sewajarnya agar nyawa pelajar dan penduduk kampung Pulau Setelu tidak menjadi taruhan Sungai Nenggiri. Muhammad Faris Izzat Syahrudin, Skuad Alpha, RTM. Jumlah penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan di Pahang, Perak dan Kelantan mencatat penurunan. Bagaimanapun, jumlah mereka yang terjejas di Johor kekal 32 orang petang tadi. Perkembangan itu menyaksikan bilangan penduduk di semua negeri terlibat turun kepada 9,341 orang di sebelah petang berbanding 10,154 orang tengah hari tadi. Di Pahang, 4,908 penduduk daripada 1,266 keluarga berada di 23 pusat pemindahan di 7 daerah petang tadi berbanding 5,184 orang pada tengah hari. Di Perak terdapat 2,518 penduduk terjejas di 13 pusat pemindahan di Hulu Perak, Perak Tengah, Manjung dan Hilir Perak berbanding 2,572 tengah hari tadi. Di Kelantan, bilangan mereka di 27 pusat pemindahan turun kepada 1,883 orang berbanding 2,366 setakat tengah hari tadi. Dan di Johor pula, bilangan penduduk terjejas di Segamat kekal 32 orang melibatkan 8 keluarga di 2 pusat pemindahan. Kumpulan DRB Haikom bersama Yayasan Al-Bukhari menyerahkan sumbangan RM5 juta bagi membantu penduduk terjejas di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dana diserahkan kepada Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk disalur kepada golongan sasar. Jelas pengarah urusan kumpulan DRB Haikom, Tan Sri Muhammad Kamil Jamil, dana tersebut akan digunakan untuk penyediaan barang keperluan seperti kelengkapan sekolah, barangan dapur serta keperluan asas yang lain. Untuk menolong mangsa-mangsa banjir di seluruh Malaysia for post relief post flood relief ini termasuk kita supply 20,000 starter kits for schools termasuk uniform, kasut, stocking, bag as well as the basic utensils for the pen and pencils and so on and so forth. Dalam majlis yang sama, DRB Haikom turut menandatangani perjanjian sebagai penaja bagi Tan Sri Muhyiddin Charity Golf Challenge 2015 sambil disaksikan Tan Sri Muhyiddin sendiri. Peruntukan tersebut merupakan fasa ketiga DRB Haikom dalam usaha bantuan berterusan bencana banjir. Dalam fasa pertama, lebih RM150,000 telah diperuntukkan termasuk menghantar sukarelawan dan barangan keperluan di sekitar Pekan, Pahang dan Kenyir, Terengganu. Fasa kedua pula melibatkan kutipan dana daripada kaki tangan dan anak-anak syarikat. Perbincangan menyeluruh bersama semua pihak terlibat termasuk kerajaan negeri dilaksana untuk mengenal pasti bentuk bantuan yang bakal disalur kepada penduduk terjejas banjir di Kelantan. Ia terutama bagi penduduk yang kediamannya rosak teruk atau musnah sama sekali. Jelas pengerusi jawatankuasa bersama menangani pasca banjir negeri Kelantan, Datuk Seri Mustafa Mohamad, langkah itu penting bagi menentukan jumlah kerosakan selain memastikan penduduk menerima bantuan sewajarnya. Jadi yang rumah 1% hilang tu dari segi bantuan kerajaan sudah pun ada dasar lah. Dan kita akan sahkan dasar ini. Tapi yang rosak ni kita kena bincang lebih lanjut macam mana nak tentukan kerosakan dan setakat mana boleh kita bantu. Beliau melawat Taman Perumahan Kusial Baru Tanah Merah. 249 buah rumah di kawasan perumahan itu rosak. Bagi Ahli Parlimen Tanah Merah, Datuk Ikmal Hisham Abdul Aziz, pihaknya sudah berbincang dengan Menteri Wilayah Persekutuan dalam usaha membantu membuang sisa sampah di kawasan perumahan itu.
Kerana kebimbangan kami ialah kalau sampah ni begitu lama akan berlaku wabak, berbagai-bagai wabak penyakit, maka kami terpaksa mengambil inisiatif. Contohnya kami akan minta daripada UMNO wilayah, daripada Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Anang untuk meminjam peralatan daripada DBKL seperti lori sampah dan sebagainya. Ini antara usaha yang kami buat, dan juga daripada negeri-negeri yang berdekatan lah, yang untuk meminjam untuk membuang segala-segala sampah yang akan dilakukan oleh pemuda UMNO dan semualah jentera-jentera kami. Terdahulu Datuk Seri Mustafa turut melawat kawasan terjejas di jajahan Kuala Krai iaitu Dabong dan Kemubu. Kesengsaraan penduduk Dabong Kuala Krai terus mendapat perhatian Terengganu sebagai negeri jiran terdekat. Selain bantuan makanan, Menteri Besar Terengganu Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman mengumumkan pembinaan 21 unit rumah transit di kawasan itu. Wartawan Nur Yusof berkongsi inisiatif tersebut. Walaupun Terengganu tidak terlepas mengalami masalah banjir, tetapi situasinya tidaklah seburuk Kelantan. Menurut penduduk di sekitar Dabong dan Kemubu sahaja, kira-kira 100 buah rumah runtuh dilanda Sungai Hulu Nenggiri ini. Bencana bah kuning menyebabkan mereka terpaksa tinggal dalam khemah atau menumpang sementara di rumah ahli keluarga dan jiran terdekat. Ada sebahagian lagi masih berlindung di sebalik runtuhan rumah yang tenggelam melebihi paras bumbung. Kesukaran itu menimbulkan rasa simpati yang mendalam, dan Kerajaan Terengganu dengan kerjasama Dewan Perniagaan Cina negeri itu menggerakkan 100 orang tukang untuk menyiapkan rumah transit tersebut. Semua peralatan seperti jentera berat, kayu sebanyak 60 tan dan bahan binaan lain dibawa terus dari Terengganu. Keutamanya kepada penduduk yang tinggal di landasan kereta api, jalan raya dan di bawah khemah. Datuk Ahmad Razif ketika ditemui RTM memberitahu rumah pasang siap itu turut menyediakan kemudahan perlu, terutama bekalan air melalui tangki statik dan tandas yang sempurna. Pengurusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kelantan Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Wakil Rakyat Dabong Datuk Ramzi Abdul Rahman turut hadir. Beliau yang turun padang meninjau sendiri tahap pembinaannya akan memastikan rumah transit itu dapat disiapkan dalam tempoh secepat yang mungkin. Menurut beliau, sumbangan ini diharap dapat memberikan sinar baru buat penduduk yang ditimpa musibah banjir yang sukar untuk digambarkan melalui kata-kata. Dan seterusnya lah, dan saya telah beri komitmen tadi kepada Datuk Ramzi bahawa Terengganu akan terus membantu terutama kawasan Dabong ini untuk kita pastikan segala permasalahan Dabong ini akan kita dapat selesaikan secara bersama. Dan Terengganu sudah buat keputusan untuk membantu Dabong menjadi seperti anak angkat lah. Jadi hari ini kita saksikan pembinaan rumah 21 unit. InsyaAllah besok siap 3 hari, dan saya bagi pihak Datuk Ramzi, Yang Hormat Datuk Ramzi Wakil Rakyat kita sini amat rasa terharulah dengan jentera yang begitu hebat, Terengganu jentera kerajaannya, NGO, Chinese Chamber of Commerce, semua segala. Saya ucap terima kasih. Melalui pekerja-pekerja daripada Terengganu, MB hubungi tanya dari masa ke semasa perkembangan yang dah Terengganu bantu di Dabong ni. Jadi saya rakan ucapkan terima kasih. Dan tentunya mereka mengharapkan agar pihak berkuasa dapat menyediakan rumah secepat yang mungkin, dan dengan ini penderitaan mereka beberapa minggu lepas ini diharap akan berakhir. Nur Yusof, RTM. Bagi mencegah penularan wabak berjangkit kerana dikuatiri tercemar, Kementerian Kesihatan membantu penduduk terjejas memeriksa bahan makanan dalam tin dan botol yang ditenggelami banjir. Namun setakat ini belum ada aduan diterima mengenai jangkitan berpunca daripada makanan dalam tin. Menurut Ketua Pengarah Cawangan Pematuhan Domestik Badrul Zaman Abdul Halim, bagi penyediaan makanan di pusat pemindahan, semua pengendali makanan akan disuntik vaksin bagi memastikan kualiti kebersihan makanan yang disediakan. Beliau turut menasihati penduduk memeriksa dahulu kualiti barangan dalam tin dan botol yang dilaporkan dijual secara lelong di beberapa kawasan terjejas. Yang pertama sekali kita kena lihat keadaan pembungkus itu sendirilah. Seperti saya cakap tadi, sama ada kalau yang kotak tu adakah pembungkus itu telah rosak, dan mungkin kalau dalam kotak tu sendiri dalam tu ada pembungkus plastik. Jadi bila dibuka tu dia kena tengoklah keadaan fizikal makanan dalam tu. Sama ada tanda-tanda kerosakan seperti ada kulat dan sebagainya. Jadi itu. Keduanya dia selepas dia dah buka tu dia kena hidu pula. Kalau dia tengok fizikal okey, nampak tak ada kulat, tak ada apa. Dia cuba hidu. Beliau memaklumkannya ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia.
Pengusaha premis makanan dalam tin dan air minuman berbotol yang terjejas akibat banjir juga perlu melaporkan kepada Kementerian Kesihatan untuk pemeriksaan selanjutnya sebelum kembali beroperasi. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mula mengedar bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir di beberapa negeri. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Tajuddin Abdul Rahman, bekalan makanan tersebut telah mula diedarkan di Kelantan, diikuti kawasan tertentu yang penduduk terjejas banjir mula pulang ke rumah. Jumlah keseluruhan peruntukan tidak dapat ditentukan lagi kerana bilangan sebenar penduduk terjejas masih dalam penelitian. Proses edaran juga bergantung kepada keperluan. Complete list senarai penuh berapa buah rumah. Jadi kita tak tahu nak, kalau kita tahu RM100 time okey. 50,000, 100,000 household kan. Itu senang saja. Tapi sekarang kita tengah tunggu laporan berapa buah rumah, berapa keluarga yang terlibat. But assurance, jaminan iaitu berapa pun buah rumah, berapa keluarga pun kita akan bagi supply of makanan ni. Datuk Tajuddin berkata demikian selepas mempengerusikan majlis perjumpaan dan taklimat banjir di Pejabat Daerah dan Tanah Kampung Gajah, Perak. Bantuan tersebut merupakan tambahan kepada bantuan sedia ada yang disalurkan oleh pelbagai pihak. Dalam perkembangan sama, beliau turut mengharapkan tambahan peruntukan bagi tabung bencana kementerian sebagai bukti kesiapsiagaan menghadapi bencana yang luar biasa. Sebelum ini, dana sebanyak RM50 juta diperuntukkan untuk tabung bencana kementerian berkenaan. Bencana banjir yang melanda negara nyata memberi iktibar kepada semua pihak di negara ini. Malah banjir itu juga merapatkan silaturahim antara rakyat berbilang kaum untuk saling membantu. Dalam pada itu, bantuan yang dihulurkan oleh semua pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO kepada penduduk terjejas banjir adalah usaha murni lagi prihatin. Di kem terendak Melaka, seramai 40 orang sukarelawan dari Institut On Jaafar IOJ turun padang membantu penduduk terjejas banjir. Dewan Division 3 kem terendak ini menjadi pusat pengumpulan bantuan banjir. Kem ini adalah salah satu dari 4 pusat pengumpulan bantuan itu seperti yang diumumkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein baru-baru ini. Seawal jam 10 pagi, para sukarelawan IOJ ini yang terdiri daripada pelajar Taylor's University Lakeside Campus dan Malvern International melakukan kerja kebajikan mereka. Semua barangan bantuan yang dimuatkan dalam lori seperti pakaian diasingkan mengikut usia dan jantina dan dimasukkan ke dalam kotak. Dalam tempoh 7 jam, sebanyak 100 kotak pakaian siap dilabel bagi memudahkannya apabila diagih kepada penduduk terjejas banjir. Di sini jelas menunjukkan kesepakatan di mana para sukarelawan dari berbilang kaum bekerja sebagai satu pasukan. We really could give our effort to really help them. We can feel that we are tired, so yeah, I hope it's a good effort. Yeah, although it is few hours, but it's really meaningful because we try to arrange it so they can get it efficiently. So we try to make it simple. Malah ada yang menyifatkan kerja sukarelawan ini sebagai satu pengalaman unik untuk menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas. This is the first time actually working with IOJ, and I feel like here it's a very organised. Everyone's working together. Ada peluang nak mengikuti kerja-kerja amal macam ni. Tak pernah jugalah, ini kali pertama lah juga Akmal ikut kerja-kerja amal macam ni. Sementara itu, menurut penaung IOJ, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, sukarelawan berbilang kaum bekerja sebagai satu pasukan adalah nilai utama yang diterapkan oleh NGO ini. Because the floods does not differentiate the colour of your skin. The floods does not differentiate whether you're a Muslim or a Buddhist or a Christian. Floods doesn't say whether you're rich or poor, minister or not. So if that is a reality, why not the post-flood situation? We, even might be a minority right now, but a small wave can turn into a tsunami in a good sense. It is really an opportunity for everyone to prove that what we have here is a group of loving and caring society. Dalam pada itu, sebuah badan sukarela, World Assembly of Youth WAY pula menyifatkan usaha mengeratkan sukarelawan berbilang kaum membantu penduduk terjejas banjir perlu dicontohi.
I was very impressed. And next time, please let me know, because we also have volunteers at WAY, about 700 from around the world, also from Malaysia. So we can chip in and help as much as we can. Sebelum ini, sukarelawan IOJ membantu penduduk terjejas banjir di Pengkalan Cepa, Pintu Geng dan Mani Urai. Negeriku, Demi keselesaan penduduk terjejas di Sabah dan Sarawak pula, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan menggunakan kemudahan yang boleh diubah suai di pusat pemindahan mulai tahun ini. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Azizah Mamat Dun, kemudahan yang sudah mula digunakan di pusat pemindahan banjir di Semenanjung adalah inisiatif baharu kementerian untuk memberi keselesaan kepada penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan. Partisan yang boleh ditutup, dibuka dan sebagainya itu, iaitu supaya ada permintaan daripada rakyat, supaya ada divider ini supaya memisahkan di antara mangsa lelaki dan mangsa perempuan. Tahulah, bila diorang berada di tempat banjir, pemindahan ini dia kadang sampai seminggu. Kalau di Semenanjung Malaysia sampai 2 minggu. Datuk Azizah menyatakannya selepas program integriti bersama pemimpin masyarakat Parlimen Beaufort di Dewan Pak Musa. Sepanjang tahun lalu, daerah Beaufort mengalami beberapa insiden bencana banjir iaitu pada Januari, Februari, Jun, November dan Disember. Seterusnya untuk laporan cuaca malam ini, kita ke Jabatan Meteorologi bersama Marcella James. Teruskan, Marcella. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan nasihat hujan lebat peringkat kuning yang telah dikeluarkan untuk 2 buah negeri di Semenanjung Malaysia, iaitu negeri Pahang dan juga Johor, di mana hujan monsun berserta angin kencang dijangka berlaku di kesemua daerah yang berwarna kuning ini bermula hari ini sehinggalah 13 Januari depan. Selain itu, nasihat hujan lebat peringkat kuning turut dikeluarkan untuk negeri Sarawak, iaitu di bahagian Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Miri, di mana hujan monsun berserta angin kencang juga dijangka berlaku di bahagian-bahagian yang berwarna kuning ini bermula hari ini sehinggalah 13 Januari depan. Oleh itu, orang ramai yang terlibat di kawasan terbabit dinasihatkan agar lebih berhati-hati dan sentiasa peka dengan perubahan keadaan cuaca di kawasan anda. Seterusnya, untuk amaran angin kencang dan laut bergelora pula, amaran kategori ketiga masih lagi berkuat kuasa untuk kawasan perairan berwarna merah ini, iaitu di Kondoh, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan, di mana angin kencang dengan kelajuan melebihi 60 km sejam dan ombak yang melebihi ketinggian 4.5 meter yang sedang berlaku di kawasan perairan merah ini dijangka berterusan sehingga 17 Januari depan, dan keadaan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuklah pekerja di kawasan pelantar minyak. Selain itu, amaran kategori kedua juga masih lagi berkuat kuasa untuk kawasan-kawasan perairan berwarna jingga ini, yang juga turut termasuk perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sarawak, Labuan dan juga Sabah, di mana angin kencang dengan kelajuan sehingga 50 sehingga 60 km sejam serta ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter yang sedang berlaku di kawasan perairan tersebut dijangka berterusan sehingga 17 Januari depan, dan keadaan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuklah aktiviti penangkapan ikan dan perkhidmatan feri. Dan seterusnya, untuk ramalan cuaca pada pagi esok di Semenanjung Malaysia, hujan sekejap-sekejap kadangkala sederhana lebat dijangka berlaku di daerah-daerah yang terletak di sebelah timur negeri Pahang, itu juga di negeri Johor Timur. Manakala hujan di satu dua tempat dijangka berlaku di negeri Kelantan serta di negeri Terengganu. Seterusnya, untuk di negeri Sarawak pula, hujan sederhana kadangkala lebat dijangka berlaku di kesemua bahagian yang terlibat dengan nasihat hujan lebat peringkat kuning, iaitu di Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Miri. Manakala di negeri Sabah pula, pada keesokan pagi, hujan di satu dua tempat dijangka berlaku di bahagian Kudat dan juga Sandakan. Manakala bahagian-bahagian lain cuaca dijangka bukan baik, begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan. Dengan itu, sekian saja info cuaca daripada Met Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih Marcella.
Di Kelantan, sebuah pusat trauma penduduk terjejas banjir diwujudkan hasil inisiatif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAI. Ia dibuka selama 2 minggu bertempat di Kompleks Islam Jubli Perak Sultan Ismail Petra, Panci, Kota Baru. Pusat yang menempatkan sukarelawan, kaunselor dan pakar-pakar perubatan itu turut mendapat kerjasama pelbagai pihak termasuk hospital kerajaan, NGO dan orang perseorangan. Perkhidmatan disediakan merangkumi sesi kaunseling, pemeriksaan dan rawatan kesihatan selain bantuan serta perlindungan kepada penduduk terjejas banjir. Kumpulan terbabit juga akan bergerak ke kawasan-kawasan yang teruk terjejas bagi membantu mereka yang terlibat. Tengku Mahkota Kelantan yang di-Pertua MAI Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra berkenan berangkat menyempurnakan majlis pelancaran pusat berkenaan. Baginda berharap peranan pusat berkenaan mampu dimanfaat sebaiknya untuk membantu penduduk dari pelbagai aspek. 32 juta ringgit akan dibelanjakan MAI untuk bantuan pasca banjir di negeri itu. Serpihan bangkai pesawat AirAsia yang terhempas di Laut Jawa tiba di Pangkalan Bun, bandar pelabuhan di wilayah Kalimantan. Kapal pengawal pantai Indonesia KN Trident menghantar serpihan tersebut ke pelabuhan Kumai selepas ia ditemui sebuah kapal lain yang sedang mencari kotak hitam pesawat malang itu. Bangkai pesawat termasuk tempat duduk penumpang. Pada saat itu kebetulan Geosurvey mengadakan penyelaman dan didapat di situ ada kursi dan yang menancap di dasar laut. Dan kami dititipkan oleh Geosurvey agar tidak terjadi keterbatasan Geosurvey untuk beraktivitas, makanya ditransfer ke kita dan kita membawa ke Kumai. Bahagian ekor pesawat Airbus A320 yang terhempas pada 28 Disember lalu selepas sejam berlepas dari bandaraya kedua terbesar Indonesia, Surabaya, menuju Singapura ditemui semalam. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menasihati rakyat Malaysia agar merenung kepentingan pengekalan Akta Hasutan 1948 di sebalik kejadian serangan di Paris, Perancis Rabu lepas. Pandangan itu dinyatakan beliau dalam laman Twitter memandangkan undang-undang seperti Akta Hasutan berupaya membolehkan polis menghapuskan tindakan pelampau daripada peringkat awal. Beliau turut menasihati rakyat Malaysia supaya berhati-hati dalam memberi pandangan supaya ia tidak menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Insiden serangan pejabat akhbar Charlie Hebdo di Paris menyebabkan 12 orang terbunuh dan 3 lagi cedera parah. Tan Sri Khalid turut mengesahkan pasangan Ahmadi Coulibaly dan isterinya Hayat Boumediene yang menawan beberapa tebusan di sebuah pasaraya di Paris Jumaat lalu tidak pernah memasuki Malaysia seperti didakwa media asing. Coulibaly ditembak mati polis sementara Boumediene melarikan diri ketika insiden berbalas tembakan dengan polis. Mereka dikatakan mendesak pembebasan Sheriff Kouachi dan Said Kouachi yang menyerang pejabat akhbar Charlie Hebdo serta membunuh 12 orang sebelum pasangan adik-beradik itu ditembak mati di Nemarte, Onggol. Satu sindiket pengedaran dadah di kawasan projek perumahan rakyat PPR sekitar Ibu Negara tumpas hasil serbuan berperingkat bahagian narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Wangsa Maju. 3 lelaki tempatan dan seorang lelaki warga asing ditahan. Hasil siasatan menerusi 3 siri tangkapan turut menemui ketulan mampat ganja seberat 1.4 kg dan paket plastik lusinar seberat 81.1 gram berisi dadah jenis heroin. Menurut timbalan Ketua Polis Daerah Wangsa Maju DSPA Asmadi Abdul Aziz, sindiket pengedaran dipercayai tertumpu di kawasan PPR Desa Rejang. Dan daripada maklumat tu kita dapati ada beberapa bekas kunci yang ada dan kita dapati daripada mana unit dia datang, dan hasil pemeriksaan di unit seterusnya iaitu di Blok A Rumah Pangsa Bandaraya tu kita menjumpai 4 ketul mampat plastik lusina dan kertas putih yang dipercayai ganja lah. Anggaran berat yang pertama tu yang 4 ketul mampat tu 625 gram, dan kemudian kita juga jumpa 1 paket plastik lusina mengandungi lerayan tumbuhan kering yang juga dipercayai ganja beratnya ialah 75 gram. Dan ketiganya kita kemudian telah menyumpakan 7 ikatan gelang getah di mana setiap ikatan itu mengandungi 10 paket plastik lusina. Kesemua yang ditahan berusia antara 26 hingga 52 tahun didapati positif dadah. Siasatan kes di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Polis turut berjaya membongkar kegiatan dua makmal haram memproses dadah dan merampas 8 kg heroin di Sungai Petani, Kedah dan Glogor, Pulau Pinang. Serban pasukan khas taktikal Persikan Narkotik Sting itu turut berjaya menahan 4 suspek termasuk seorang ahli kimia. Makmal tersebut dipercayai beroperasi sejak setahun lalu di mana dadah diproses untuk pasaran tempatan. Sepucuk pistol turut dirampas dalam serbuan kira-kira pukul 1 petang semalam. 3 daripada 4 suspek yang ditahan direman 7 hari bermula hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menerusi laman Twitternya mengucapkan tahniah kepada Sting atas kejayaan itu. Baiklah, untuk perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa, kita bersama Syahizam Awang. Silakan Syah. Terima kasih Wan Luqman dan Atikah. Antara paparan menarik sukan nasional malam ini, tindakan BAM melantik Jeremy Gunn mengelirukan. UAE bangkit walau ketinggalan. Paparannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perkembangan sukan malam ini dimulakan dengan Liga Badminton Kopika Purple League. Kelab Badminton Muar City mengukuhkan jengkaman di kedudukan teratas keseluruhan selepas mencatat kemenangan bergaya menewaskan Kelang United BC. Tai Zhou Ying menyumbang mata pertama Muar City FC selepas menguasai persorangan wanita dengan menewaskan Yap Rui Chen 11-7, 11-7, 11-4. Namun Derek Wong Zi Liang berjaya menyamakan kedudukan apabila mendominasi persorangan lelaki. Zi Liang menang 11-8, 11-8, 5-11, 11-6 ke atas Tan Cho Siang. Aksi bergul lelaki pertama, gandingan Chow Pak Chu Tan Wee Kiong kembali meletakkan Muar City mendahului dengan kemenangan 9-11, 11-10, 9-11, 11-7, 11-9 ke atas Choi Kah Ming, Teo Yi Yi. Pasangan bergu campuran Chan Peng Sun, Cho Mei Kuan terus selesa meletakkan Muar City mendahului dengan menewaskan Kevin Sanjaya, Lee Meng Yin 11-9, 11-10, 6-11 dan 11-7. Perseorangan lelaki, Ronald Susilo turut mudah menyumbangkan mata dengan kemenangan 11-5, 11-9, 11-7 ke atas Leong Jun Hao. Gandingan bergu lelaki kedua, Mark Hee Chun, Teo Kok Siang memastikan kemenangan bergaya Muar City dengan menewaskan Lim Chen Wet, Nelson Hek Wee Kiat 11-7, 11-6, 11-8. Walaupun pemain badminton negara terutamanya pemain bergu menerima baik pelantikan bekas jurulatih bergu campuran Jeremy Gunn selaku ketua jurulatih bergu baru. Namun seperti ada yang tidak kena dengan tindakan BAM yang terus menimbulkan kekeliruan di kalangan jurulatih. Soalannya, mengapa hanya Jeremy Gunn tetapi jurulatih lain perlu menunggu Morten Frost Hansen match depan? Bagaimanapun pemain bergu negara menyambut baik kehadiran Jeremy Gunn. Lebih bagus lah, lagi ada orang tolong sebab memang main stable tak cukup coaches kan. So ada lagi satu orang tolong lagi, saya rasa good thing lah. Saya rasa Jeremy boleh handle yang sekarang double lah sebab dia macam nak cakap dengan player dalam court atau dalam luar, dia pun semua player pun boleh respect dia lah. So saya rasa dia boleh jadi yang lebih bagus lah. Pelantikan ini nyata mengejutkan dan tidak selari dengan kenyataan Presiden BAM Tan Sri Tengku Mahathir Tengku Arif yang menegaskan segala keputusan berkaitan pemilihan jurulatih akan diserah sepenuhnya kepada Frost. Namun Badan Induk Badminton Kebangsaan itu telah melakukan penstrukturan semula barisan kejurulatihan tanpa menunggu kehadiran Frost. Seterusnya beralih ke kejohanan bola sepak antarabangsa Piala France bawah 18 tahun 2015. Pada aksi suku akhir yang berlangsung di Palembang, kelab dari Spanyol Valencia CF dan SC International dari Brazil mara ke separuh akhir menewaskan lawan masing-masing. Valencia menundukkan Liverpool FC 2-1, sementara SC International menang tipis tewaskan France United Indonesia 1-0. Selepas mengharungi laluan sukar di peringkat kumpulan, Valencia CF mula mempamer kehebatannya di pusingan kalah mati.
Berdepan Liverpool bukan tugas mudah, namun Valencia berjaya membolosi gawang lawan di minit ke-15 hasil tolakan mudah Francisco Navarro Aliaga. Namun kedudukan itu tidak bertahan lama apabila Liverpool menyamakan kedudukan menerusi sentuhan Carlos Tevez Sergi minit ke-50. Jaringan tersebut bagaimanapun tidak mematahkan semangat juang anak didik Miguel Gro-Piles apabila Alvaro Gomez Martin mencetak gol kemenangan Valencia minit ke-69 untuk marah ke separuh akhir. Selepas Valencia mengesahkan slot ke separuh akhir, giliran SC International pula mengisi satu lagi slot ke peringkat itu. Corak permainan agresif skuad Muhammad Zahid Hashim sejak awal permainan gagal memberi tekanan buat SC International. Sebaliknya, SC International berjaya menjaringkan gol untuk mendahului minit ke-18 jaringan Luis Fernando. Dan kedudukan ini kekal hingga tamat perlawanan untuk SC International menanti tipis melewaskan Friends United Indonesia 1-0. Sekian saja perkembangan sukan untuk malam ini. Kembali semula bersama dengan Wan Lokman dan Atika. Silakan. Penetapan kajian intensif bagi mengurangkan jurang pendapatan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan pelan pengurusan bencana komuniti. Itu antara yang menjadi topik perbahasan pada hari terakhir persidangan Parlimen Belia Malaysia PBM hari ini. Pada hari terakhir menyaksikan perwakilan memanfaatkan sepenuhnya pentas sebagai platform bagi mereka mengutarakan hujah. Wakil Jawatankuasa Sosial Ekonomi Izam Muhammad Hashim Zahrin Muhammad Hashim misalnya mencadangkan agar kerajaan menjalankan kajian yang intensif bagi mengurangkan jurang pendapatan. Satu jawatankuasa atau badan seumpamanya juga dicadang ditubuhkan di peringkat Parlimen bagi mengkaji jurang pendapatan negara. Wakil Pahang Muhammad Firdaus Abdul Samad pula mencadangkan agar kerajaan membuat sistem pembayaran secara tunai bantuan rakyat satu Malaysia ditukar kepada unit amanah. Sejauh mana, kalau kita persoalkan kembali, sejauh mana kemandirian penerima BRIM itu sendiri? Kerana ianya berbentuk short term. Kalau kita berikan duit BRIM pada hari ini, mungkin esok pun belum tentu ada lagi jumlah tu. Jadi apa yang dicadangkan oleh Terengganu 03 itu saya rasa satu cadangan yang baik. Jika kita mampu memberi dalam bentuk unit trust ataupun dalam bentuk retail sukuk. Saya rasa mungkin yang dimasukkan oleh Terengganu 03 itu adalah retail sukuk. Instead of a corporate sukuk, saya tak rasa kita ada kapasiti untuk membantu dari aspek itu. Turut mendapat perhatian mengenai usul Wakil Jawatankuasa Teknologi dan Inovasi Awangku Muhammad Zulfadli Panggiran Jaafar bila mencadangkan agar pelaksanaan inisiatif pembangunan pelan pengurusan bencana peringkat komuniti dan dasar serta mekanisme pengurusan bencana. Mekanisme pengurusan bencana yang dicadangkan melalui penggunaan aspek 3P iaitu pengurusan, pencegahan dan pemulihan dalam menghadapi banjir terutama di Negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kemuncak persidangan menyaksikan sesi penggulangan secara keseluruhan oleh Menteri Belia dan Sukan Khairuddin Jamaluddin. Meski pertama kali bersidang, Parlimen Belia boleh dianggap berjaya menonjolkan bakat kepimpinan dalam kalangan generasi muda. Namun mereka bertekad menambah baik kualiti perbahasan dan usul yang bakal diutarakan pada sidang kedua nanti. Persidangan, saya harap usul-usul yang dikemukakan lebih dinamik, lebih progresif dan lebih bermutu tinggi. Dan saya berharap apa yang perkara yang kelemahan dari segi-segi usul dan perbahasan itu akan lebih digarapkan lagi dan lebih bergaya lagi. Lebih banyak perwakilan Parlimen Belia yang bangun dan berani menyuarakan isi hati para anak pemuda dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak muda nanti. Saya ingat 2 hari, hari pertama, hari kedua, isu-isu yang dibangkitkan dalam itu memang berguna ataupun idea bernas. Usul-usul tersebut adalah usul yang membantu Belia kepada tahap yang lebih tinggi, seperti usul daripada hubungan diplomatik dan antarabangsa di mana mereka mengusulkan menubuhkan Dewan Arena Belia di mana belia-belia dapat menengahkan produk-produk tempatan mereka ke luar negara. Seluruh wakil Islam Malaysia, tak kira Sabah Sarawak, semenanjung Malaysia, inilah satu sejarah telah tercipta bahawa belia adalah penutup masa depan negara yang belia inilah yang akan mencorakkan kepimpinan masa akan datang. Apalagi
kepimpinan muda di dalam Parlimen Belia Malaysia. Persidangan Parlimen Belia akan bersidang 3 kali setahun. Ia dianggotai 133 orang belia dari seluruh negara. Bukti demokrasi sentiasa subur di Malaysia. Pandangan itu disuarakan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berhubung persidangan Parlimen Belia yang pertama kali diadakan. Secara keseluruhannya, beliau menganggap perbahasan dan usul yang diutarakan bukan terarah kepada isu golongan muda semata-mata, malah menjangkaui kepada isu nasional. Dan saya melihat bahawa program Parlimen Belia Malaysia ini ada potensi untuk terus mengukuhkan lagi demokrasi kita. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, demokrasi di Malaysia ini bukan hanya 5 tahun sekali kita ada pilihan raya. Amat penting bagi demokrasi ini sentiasa subur. Dan antara cara dia adalah untuk kita menggalakkan perbahasan dan juga untuk kita menggalakkan lagi program seperti Parlimen Belia Malaysia di mana mereka ini bersuara demi rakyat. Betul disetujukan. Khairi turut memaklumkan usul berkaitan pengurusan banjir bakal diserahkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN. Untuk persidangan seterusnya, ia bergantung kepada perbincangan yang akan dijalankan antara kementeriannya bersama Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Dengan itu, sekian Nasional 8 edisi 11 Januari. Ikuti Best 5-10 selepas ini bersama dengan Redwi Robin. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.